Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, terima kasih. Kulim juga bangun untuk ikut membahaskan berkenaan dengan undang-undang larangan bertukar parti. Sebelum saya masuk kepada hujahan saya, Tuan Speaker, saya berkenan sangat dengan hujah sahabat saya dari Baling, iaitu berani menegur. Kerana Baling berani menegurlah, maka kita tengok kesannya terhadap skandal rasuah 1MDB yang menyebabkan rakyat tolak Barisan Nasional. 60 tahun Barisan Nasional memerintah, akhirnya pada bulan Mei 2018 rakyat tolak. Tuan Speaker, apa dia elephant in the room pada momen itu? Apa yang menyebabkan wajah hodoh terpalit kepada negara? Kalau tidak kerana skandal 1MDB. Kalaulah Saudara kekuatan, kesungguhan dan keikhlasan Baling menegur pekan pada waktu itu percayalah Barisan Nasional masih jadi kerajaan. Kulim Mana Baru. Sila. Bukankah waktu itu pimpinan PAH diketuai Tuan Ibrahim Tuan Man minta penerangan daripada Arukanda soal skandal 1MDB. Lepas itu keluar daripada penerangan itu, PAS kata kami puas hati penerangan. 1MDB tak ada masalah. Minta komen sedikit. Betul. Waktu itu menjelang pilihan raya, Parti Islam menghantar delegasi menemui Ketua Pegawai Eksekutif. Kemudian dengan bangganya membuat pengumuman bahawa setelah mendengar penjelasan, Parti Islam sangat berpuas hati, 1MDB tak ada salah silapnya. Jalan ikut tertib dan ini merupakan satu usaha yang baik. Ada beberapa orang anggota Jemaah Menteri pada waktu itu, saya kena sebut, yang mengambil pendekatan berbeza. Secara faktanya, sempurna, paguh, apa jadi? Mereka dikeluarkan daripada parti. Itu sekurang-kurangnya harga teguran yang mereka bayar. Saya tak dengar Baling tegur kemudian dikeluarkan daripada parti. Kulim Bandar Baru. Sebab itu, bila saya nak sebut nanti Pak Semas, rakan saya nanti. Pak Semas dah bahas malam pun, ya. Dah bahas. Tak, saya nak sebut. Biar saya teruskan. Nanti ambil masa saya. Pak Semas, ya? duduk. Boleh. Baik. Bagi ini laluan Kulim. Sebab itu, Datuk Speaker, yang Baling sebut itu sasarannya Langkawi. Okey. Tapi proses yang berlaku sebelum Langkawi ambil tindakan untuk melepas jawatan. Saya tak mau bertahan Langkawi. Banyak perkara saya tak setuju. Rakan-rakan dalam PH tahu bagaimana kita suarakan pandangan kita, bantahan kita, kekesalan kita dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Itu Baling tak payah tahu sebab dia tak dalam kelambu kami. Ya. Sebab itu saya biarkan andaian retorik yang dia itu, saya tak ada masalah. Tapi yang kita nak sebut adalah apabila secara terbuka isunya adalah mengambil alih kerajaan. Jalannya apa? Pilihan raya. Pada bulan Mei 2018, rakyat Malaysia ni pilih siapa jadi kerajaan? Pilih Pakatan Harapan. Sebab kita mempunyai sokongan yang cukup. Itu hakikatnya. Dan selepas 22 bulan, ya, berlaku pelbagai manipulasi, gerakan dan sebagainya. Di sebalik ada perjanjian yang sah, bertulis. Dan kami terus pertahankan dokumen yang merupakan konsensus. Dan memang ada tindakan dan perbuatan untuk mengelak daripada perkara itu berterusan, ya, ataupun berjalan. Tapi apabila ada di kalangan kita yang memilih untuk keluar, istilah yang sopan keluar, ya, istilah ramai rakan-rakan guna adalah khianat. Khianat apa? Khianat mandat rakyat. Itu khianatnya. Apakah ada kesan baik daripada perbuatan itu? Tidak. Tak ada kesan baik. Politik terus tidak stabil. Ekonomi negara tak ada yang membanggakan. Rakyat terus terkesan. Legitimasi kerajaan terus dipersoal.
Ada ketikanya darurat terpaksa diisytihar untuk sambung nyawa dan hayat politik. Saiz kabinet triple XL. Sebab apa? Sebab nak jamin sokongan supaya sebuah kerajaan itu masih boleh diteruskan. Habuan politik, jawatan JLC, semua pakat dapat habuan. Tujuannya apa? Tujuannya ia satu bentuk political reward. Aku bagi kamu, kamu sokong aku. Ini tak boleh kita tutup dan tak boleh kita selindung. Langkawi ada sahamnya. Ya. Dan itu tak akan kita pertahankan sama sekali. Tidak akan. Soal Langkawi letak jawatan tanpa berunding dengan ketua-ketua parti. Kita tidak akan nafikan sama sekali. Apa perlu kita nafi? Terima kasih Kulim. Thank you sir. Kita tak perlu nafi. Saya pun tak perlu terima kasih baling sebab kekuatan menegur itu tak ada pun ketika nak tegur pekan. Ya. You tak tahu. You Kalau tak tidak, tahu. kita tak berlaku sampai sekarang. Ya, sebab itu. Pagur Datuk tegur. Speaker, Pagur tegur. sebab itu, Sempurna Datuk tegur. Speaker, Yang berhormat Ya. Baling. Pagur sempurna tegur kena pecat. Baling tak kena pecat sebab tak tegur. Tak tegur. Sebab dia tegurlah hari ini. Jadi- Wujudnya kerjaan tu. Baling cium tangan Rosmah je. Cium berangkat. Sebab itu, Datuk Speaker, saya nak sebut begini. Semalam ada celahan Beaufort kepada Port Dickson berkenaan dengan usaha pada tahun 2008. Saya waktu itu dalam Majlis Presiden Pakatan Rakyat. Port Dickson masa itu pematang pauh. Dan Sudah Kit Siang masa itu Iskandar Puteri ke Tanjung Gelang Patah, saya tak ingat, Ipoh Timur. Kemudian Marang. Kami bersama-sama. Ya. Dan pada ketika Kepala Batas menjadi Perdana Menteri, apa yang kita buat? Kita bincang bahawa kalau ada keperluan untuk kita nak ambil alih kerajaan, saya dengan Sungai Petani berjumpa dengan speaker di Sabah pada waktu itu, Sudah Pandikar, mantan. Dia minta pandangan. Katanya, kalau jalan mengambil alih kerajaan itu adalah melalui peraturan mesyuarat dalam Dewan, itu tidak akan berlaku. Sebab ianya cuma ada pada peraturan mesyuarat 18 dan peraturan mesyuarat 27. 18 speaker budi bicara. 27 ini satu usul, biasanya urusan kerajaan didahulukan. Jadi kami menjawab persoalan pokok. Nak ambil alih kerajaan, nak buat dalam Dewan atau di luar Dewan. Majlis Pakatan Rakyat masa itu kata dalam Dewan. Siapa yang boleh panggil sidang Dewan? Ketua Majlis, iaitu Perdana Menteri. Surat telah ditulis, ditandatangani oleh Marang, oleh Port Dickson sekarang dan juga oleh Saudara Kit Siang. Menulis kepada Perdana Menteri meminta supaya dipanggil sidang khas Parlimen untuk satu usul undi tidak percaya dikemukakan. Itu saluran tertib yang kami buat, Datuk Speaker. Terima kasih. Sedikit pencerahan. Silakan. Surat memang ditulis kepada Perdana Menteri. Usul bahawa Dewan Yang Mulia ini telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri dan kerajaan pimpinannya. Ditandatangani oleh saya selaku Presiden Keadilan, Saudara Kit Siang sebagai Setiausaha Agung DAP dan Ustaz Abdul Hadi Awang selaku Presiden PAS. Perdana Menteri masa itu jawab tidak perlu. Dia enggan mengadakan dan dia jawab selepas Majlis Tertinggi UMNO mengatakan tidak perlu. Jadi kita masa itu terbatas tindakan kita kerana kita nak ikut jalur perlembagaan yang betul. Dalam lompongan masa daripada September itu sehingga sidang 13 Oktober, itulah pesawat khas dibawa ke Taiwan untuk belajar pertanian. Dan di situlah ada percaturan sehingga orang-orang yang telah bersetuju dengan Marang, Matang Pauh dan Gelang Patah masa itu telah beralih pandangan. Jadi saya nak ingat penjelasan ini dapat disahkan kerana Saudara Kulim Bandar Baru memang melihat dan membawa surat ini kepada pejabat Perdana Menteri. Jadi Beaufort lain kali cek dulu fakta, jangan jadi rabun politik. Penjelasan. Saya waktu itu, Datuk Speaker, menyerah sendiri surat itu kepada Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri, Datuk Tajudin Wahab, di pejabat Perdana Menteri. Sebab apa?
Kami tak buat dinner di Sheraton. Kami buat di Parlimen. Ya. Jadi sahabat saya kemudiannya bawa jet apa semua ke Taiwan. Masa itu Taiwan pula. Taiwan ni dia hujung-hujung tahun tu dia selalunya ribut, taufan. Ya. Tapi tak apalah, itu episod tu dah lepas. Tapi cerita pokoknya apa? Kalau betul nak ambil alih kerajaan selepas pilihan raya, platform sebenarnya dalam Parlimen buktikan kita dapat sokongan. Ya, kita tak buat di luar Parlimen. Sebab itu akan menyebabkan huru-hara, ketidakstabilan, habuan, umpan, rasuah politik dan sebagainya. Itu yang kita nak tolak. Sekarang, masa untuk kita betulkan. Bezanya kami waktu itu adalah kita pilih saluran Parlimen untuk kita uji sama ada Perdana Menteri mendapat sokongan. Beza yang baru ini adalah dia buat di luar. Okey? Jadi itu beza. Sebab kerana itu kita kata kita meterai MOU pada September tahun lepas. Kita kena hentikan ketidaktentuan politik. Fokus kepada menjana semula ekonomi. Bantu rakyat. Dengan hati yang terbuka, kita memasuki perjanjian dengan Perdana Menteri. Yang Berhormat Gulung 1 minit. Boleh. Datuk Speaker, kerana itu hasil daripada MOU ini adalah beberapa perkara. Sekarang tinggal 2 saja lagi yang belum terlaksana. Setelah anti-hopping law ni insya-Allah kita luluskan. Tinggal menghadkan Perdana Menteri 10 tahun dan kemudiannya mengadakan Parliamentary Services Act. Kalau ada ini semua tercapai, 100% persetujuan MOU itu terlaksana. Kerana itu, saya terima kasih banyak pada Yang Berhormat Menteri. Saya menjadi saksi kesungguhan beliau, komitmen beliau. Bagaimana nak tentukan bahawa undang-undang ini diwujudkan, mendapat pandangan semua pihak, ahli akademik, parti-parti politik, distinguished individuals dengan izin, ya, civil societies, masyarakat sivil, semua pandangan mereka kita ambil. Seperti disebut oleh Prof. Dickson, apakah undang-undang ini memenuhi semua yang kita hajatkan? Jawapannya tidak. Apakah ianya sempurna? Tidak. Tapi apakah dia satu permulaan yang baik? Jawapannya ya, kerana ini adalah langkah permulaan untuk memastikan politik kita lebih segar dan dihormati. Untuk Speaker, saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih.